Assalamualaikum. Video kali ini kita akan belajar asas WordPress. Sebelum anda mula tutorial ni, kalau anda belum ada WordPress, belum install WordPress dalam komputer ataupun server, boleh tengok dulu video saya yang sebelum ni, cara untuk pasang WordPress dalam localhost. Pasang dulu WordPress dan kita baru teruskan dalam video ni lah. Ataupun kalau anda dah ada WordPress dalam server hosting yang anda dah beli, pun boleh juga. Diharap lepas tonton video ni anda akan faham lah apa benda-benda komponen-komponen asas yang ada dalam WordPress tu, dan cara nak guna dia macam mana. Dan lepas tu bila cuba-cuba sendirilah untuk kembangkan lagi fungsi WordPress tu. So jom kita belajar WordPress. Okay, pertama sekali kita tengok post dan page ni. Page ni benda ni lah, benda simple lah untuk kita macam kita buat single page ni kan. Ni sample page dia. So kita boleh letak lah kita punya konten yang jarang berubah, yang kekal, macam maklumat tentang syarikat kita ke, ataupun about us, macam maklumat diri kita ke, ataupun gambar-gambar portfolio kita kan. So kita selesai buat page lah. So benda-benda yang jarang berubah, yang kita nak maklumat tu kekal dan mudah diakses, kita letak sebagai page lah. Lagi satu post ni, sebab WordPress ni dia bermula sebagai blogging punya CMS lah. Asalnya dia fokus pada blogging lah. So post ni macam kalau anda pernah buat blog ataupun blogging, pernah baca-baca blog, macam bila kita post artikel baru, artikel baru akan naik atas, artikel lama akan turun ke bawah kan. Saya terus buat satu post, kita add new post. So kita letak title, okay, so kita boleh letak kategori post ni, macam kategori ni kita belajar contohnya kan. Tag pula, macam kita nak tag, kita nak artikel kita ni dia ada topik-topik tertentu kan, macam kita nak letak macam topik santai, topik WordPress, topik belajar, topik apa semua. So nanti kalau ada post lain yang topik yang sama, kita boleh tagging dia, tag dengan tag yang sama lah. So kalau nak kita letak feature email, boleh upload image kat sini. Kat sini kita nak allow comment ataupun tak, boleh tukar kat sini. Kemudian cuba saya publish tengok. Okay, publish. So dalam laman web nanti, post baru akan timbul ke atas. Post ni akan turun ke bawah lah. So tu konsep post. Kemudian untuk editing ni dekat page pun sama juga. So page boleh kita klik edit kan. So interface ataupun apa komponen-komponen yang kita nak edit tu, samalah dia timbul macam ni. So kita boleh edit-edit semua. Cuma bila timbul kat laman web tu, dia lain sikit. Cuba kita nak dekat sini kan. Dekat sini saya klik buka new tab. Saya buka new tab ni. Sini macam URL dia straightforward terus, nama page tu. Macam kat sini dia macam format jenis macam blog post sikit kan. Macam tarikh bila apa semua. Ini kita panggil permalink. Permalink ni kita boleh ubah lah format dia. Ini kita panggil permalink ataupun permanent link. Macam website Amans, kita klik satu artikel tengok. So Amans dia guna konsep permalink macam ni. Kalau saya kat klik permalink, kita klik satu artikel. Dia guna tahun, bulan, hari, lepas tu nama tajuk tu. So benda tu permalink. Kalau kita nak ubah pun boleh juga, macam dalam setting kita ni. Kita pergi ke setting, permalink kat sini. So sekarang yang default dia asalnya macam ni lah. Nama URL website kita. Kemudian so kalau kita nak ubah, macam kita nak tahun saja kan, kita nak tak nak bulan hari ni, so kita boleh ambil custom. So kita buang lah ni. Sini year, ni dia punya code, shortcode dia kan. So kita kekalkan tahun, kita buang bulan dengan hari. Okay, kemudian kita save. So permalink ni sebagusnya kita tentukan website kita nak guna macam mana. So bila website kita dah banyak konten nanti, jangan ubah dah lah, supaya URL tu yang dah diindex dekat Google, dekat search engine kan. So dia tak terganggu lah benda tu. So kita decide website kita nak guna macam mana permalink ni, bentuk dia macam mana. Kita set dan jangan tukar dah lah, biarlah macam tu. So macam tadi kita dah tukar, kita buang. Asalnya macam ni kan, dia ada bulan dengan hari kan. So bila kita dah buang tu, dia tinggal macam tu lah. Tahun saja, kemudian tajuk. Kalau kita nak buang tahun ni pun boleh. Kita nak tajuk saja pun boleh. Depend lah kita nak guna macam mana. So itu bahagian permalink. Okay, kemudian saya nak buat satu page baru dan saya akan tunjuk cara untuk kita guna menu pula.
Kata sekarang kita buat page hubungi saya lah kan. Hubungi. Okey, nanti mungkin kita akan buat borang hubungi. Sini saya akan tunjuk video akan datang. Sila gunakan borang di bawah untuk hubungi kami. Okey, ni page hubungi. Dekat sini kan, sudah sample page ni kan. Sample page ni, tajuk dia sample page. Yang atas dalam URL ni kita panggil tadi permalink kan. So, setiap perkataan yang kita nak munculkan dalam permalink tu, kita boleh tentukan dalam masa kita edit page tu. Contoh macam sini sample page. Dekat page ni, permalink ni, nama dia URL slug. So, nanti URL website kita /hubungi. Ataupun kita nak letak macam ni /contact pun boleh juga. Contact. So, nanti URL dia akan jadi macam ni lah. So, ini permalink dia. URL pendek untuk page tu kita panggil slug. So, apa slug untuk page ni? Contact lah. So, saya letak contact. Kemudian publish. Itu view page ni. So, kita dah create page hubungi ni. Ni dia dah automatic add. So, saya akan tunjuk bahagian menu pula. Okey, untuk kita urus manage menu ni, kita pergi ke bahagian appearance, menu. So, menu ni WordPress auto generate. So, kita untuk design website kita ni, kita buat menu kita sendiri. So, kita namakan main menu lah untuk menu utama. So, menu ni sebagai primary menu. So, kita klik create menu. WordPress ni design kandungan dia tu dia berkait rapat dengan theme tu. So kita dekat bahagian manage location ni kan. Menu tu kita nak letak dekat mana? Tadi kita dah create main menu. So location dia primary menu. Ini theme tu dia ada berapa lokasi untuk menu. Dia ada primary menu, secondary menu dengan handheld menu ni untuk mobile. So dekat sini kita boleh letak lah kita punya menu. So kita letak page hubungi. Klik sini dah add tu, kita save tengok. So, bila kita refresh, page hubungi saja. Page yang home dengan page sample dia dah tak ada kan, sebab dia dah guna kita punya menu yang kita tentukan, tak guna yang auto generate menu dia tadi. Kita boleh tambah lagi view all, home saya nak letak juga home, terus save dulu lah. Ok, so dah ada menu kita ni. Dekat sini, walaupun nama page dia hubungi, kat sini kita still boleh ubah lagi dia punya nama perkataan yang timbul kat menu tu. Kata hubungi kami. Still boleh ubah lagi lah. Walaupun kita tak ubah page dia kan. So saya tunjuk yang dekat menu tu kita boleh guna page, post dan kategori pun boleh juga. So katakanlah yang yang ni kategori dia tutorial kan. Add new kategori. Tutorial kan. So update. Kemudian dekat menu kita boleh buat menu khas untuk kategori tutorial tu saja. Nanti kat sini home blog hubungi kami kan. So kita pergi ke bahagian kategori. Kita pergi ke bahagian tutorial ni. Tutorial ni kita add to menu. So kita dah buat satu menu khas untuk tunjuk artikel tentang tutorial saja. So yang ni post page, yang ni page, yang ni kategori. So bila dekat kita punya menu, dia kata macam lah. So bila orang kata, oh saya nak tengok artikel post yang pasal tutorial saja, kita boleh klik kat sini lah. Klik, dia akan tunjuk tiap URL berubah macam tu kan, kategori tutorial. So semua post yang pasal tutorial saya timbul sini. Macam tu sesuai lah kalau anda buat macam blog masakan kadang-kadang kan. Kata sini resepi kek. So dia akan tunjuk semua post yang pasal kek saja. Resepi masakan ayam. So semua menu ataupun kita nak letak tag pun boleh juga. Semua artikel tentang ayam saja. Tu cara kita nak manage, kita nak urus kita punya content website. Okey, seterusnya saya tunjuk bahagian reading ni, setting dekat bahagian reading. WordPress ni dia bagi dua format asas untuk kita buat laman web tu. So sama ada laman web kita tu fokus kepada bentuk laman web informatik punya, ataupun kita nak fokus kepada blogging punya. Dalam setting reading ni kita boleh setting sama ada dekat homepage tu kita nak tunjuk latest post semua macam blog kan, semua post baru kat atas, post lama ke bawah semua, ataupun kita nak buat
home page tu ada static page, ada page fixed page kan. Dan kita nak buat satu page khas untuk blog post saja, pun boleh juga. Saya akan buat satu page baru dulu untuk home page. So kita buat new. So kata page ni home page kan. Selamat datang lah contoh kan. Contoh lah kan. Ini kita punya home page. So kalau kita nak add image pun boleh juga lah. Saya cuba insert image tengok. So kita upload satu. So contoh saya upload satu image lah. Ok, ni kita punya home page lah. Ok, publish. Page home page dah ada dan kita buka lagi satu page kosong untuk blog post. Page ni kita tak perlu add content apa-apa, kita just buat satu page kosong je. Kata, ok, saya namakan dia blog. Slug dia biar blog lah apalah. So kita publish je. Ok, page kosong je dengan title blog. Kemudian dekat bahagian setting ni kan, saya refresh sekejap. Bahagian reading setting ni, setting reading ni, kita boleh tukar homepage kita boleh page selamat datang kita buat tadi. Dan untuk post page yang ada post blog je semua, kita akan guna blog ni lah, yang page kita buat tadi kan. Sini ada setting lah, kita nak tunjuk berapa blog post apa semua. Summary pun boleh juga. So save change. Kita tengok hasil dia. So asalnya tadi kita punya website tu berkonsepkan blog kan, dia tunjuk post ni lah. So bila kita dah tukar konsep tu kepada website punya kandungan, dia akan jadi macam ni lah. Kita dah set page ni sebagai home page. Okay, ni home page kita boleh tambah lagi selamat datang, letak banner, letak teks apa semua kan. So kita punya menu tak ada lagi blog tu. So kita pergi ke appearance menu, page blog ni kan. Boleh lah arrange tak sini. Ok, save. So blog tu dah timbul ke sini. Ulang balik, sini kita punya page utama, kita punya home page kita set tadi. Kemudian sini page blog yang kita set supaya post semua timbul dalam page ni. Macam ni lah. So dekat URL dia akan timbul macam ni lah. URL website kita /blog. Tu cara buat home page untuk website dan buat page untuk artikel-artikel blog kita. Ok, seterusnya saya nak tunjuk tentang widget pula. Sebelum kita ke widget, saya nak ulang balik lah apa WordPress ni dia sangat bergantung dan sangat berkait rapat dengan theme yang kita pilih. So bila kita pilih theme tu, dia ada yang menu atas, ada yang menu bawah, dia ada yang sidebar kiri kanan, ada yang kita boleh customize dia punya style apa semua kan. So flexibility dan kebolehan theme tu bergantung kepada orang yang buat theme tu lah. So sebab tu kadang-kadang kalau macam theme tu canggih, cantik dan banyak fungsi, dia mungkin mahal sikit kena beli kan. Sebab memang bila kita install theme tu dalam WordPress kita, website WordPress kita, mungkin dia akan install sekali, dia akan masukkan sekali fungsi-fungsi tambahan ataupun plugin tambahan lain. Dan theme tu akan mungkin menentukan juga cara kita bekerja dan cara kita urus kita punya website tu. So pemilihan theme sangat penting juga. Macam yang ada kat sini, yang benda-benda asas kita boleh customize dalam website kita lah. So kalau theme tu lagi canggih, dia mungkin ada spesifik menu khas untuk dia. Contoh macam theme tu nama dia Pro Design contoh kan. Dia mungkin ada menu kat sini Pro Design Option, Pro Design Customize macam tu kan. Contoh lah kan. So macam ni theme basic saja. Okay, pasal widget tadi kan. Widget ni macam saya cakap tadi, macam saya tunjuk dekat contoh dia kan, macam benda yang kita boleh letak dekat kita punya sidebar, kita punya footer, kita punya mana-mana lokasi yang theme tu adalah theme tu benar kan. So kita tengok dekat theme yang saya pilih ni, ada dekat dia ada sidebar, kita boleh letak dekat footer, kita boleh letak dekat below header. So apa benda widget ni? Widget ni benda-benda tambahan yang kita nak letak dekat kita punya website tu lah, sebagai perhiasan ke, sebagai maklumat tambahan ke, sebagai rujukan cepat ke. Macam kat sini kita boleh letak macam kita boleh letak menu, kita boleh letak recent comment, macam komen yang terbaru orang komen dekat kita punya blog post kan. Kita boleh letak video, kita boleh letak tag, kita boleh letak macam apa, Facebook like board kan, berapa orang dah like page kita, orang boleh like kat situ. Semua tu dalam widget lah. Kita boleh guna benda-benda yang dia bagi kat sini. Contoh saya nak letak dekat, sekarang kita punya sidebar kosong kan. So saya letak macam kat
kita letak teks biasa lah dulu. Teks biasa. Kita, hai, selamat datang. Okay, save. Ataupun kita nak letak satu search bar dekat atas ni kan. Cari artikel. Ni title blog tu. So setiap blog ni satu widget lah. Kata below header pun ada juga. Kita tengok kat below header ni ada apa. So semua kedudukan ni ditentukan oleh tim yang kita pilih tu lah. So below header ni kita letak macam kata selamat datang lagi. Banyak je selamat datang. Contohlah kan tag kita nak tengok kedudukan tu dia timbul kat mana. So saya tengok homepage tengok. Okay, selamat datang. Ni yang below header tadi. Ni kita punya sidebar kan, ni satu widget. So kita boleh tambah bawah ni, kita nak letak gambar ke, nak letak macam biasa orang letak macam apa animated GIF tu kan, macam kartun ke, hias kat bawah ni. Lagi satu ni dia ada footer juga So footer pun ada juga. So kita boleh letak juga lah kat footer ni. Kat footer ni biasa kita letak macam link ke kita punya Instagram, Facebook, ataupun sini kita punya alamat syarikat ke alamat bisnes kan, ataupun recent comment apa semua kita boleh buat lah. So dia akan timbul kat bawah ni. So itu widget. Kalau anda nak letak macam code something yang canggih sikit macam kata saya letak macam visitor counter free. Contoh apa yang kita boleh letak lagi dekat widget, dekat bahagian widget ni. Inilah. Yang ni. Okay, setting semua. Submit. Dia bagi kod kan. So ni contoh kita boleh kat widget. Kalau dia kod macam ni, kita boleh guna widget custom HTML. So kita letak kat sidebar ke footer, letak kat footer lah. Okay, paste itu. Tengok apa jadi. Tu. So widget ni timbul kat footer kan. So kalau ada widget-widget lain, kita boleh tambah lagi lah. Itu cara guna widget. Okey, saya rasa itu asas yang perlu tahu sikit-sikit lah. Untuk bahagian lain yang macam customize ni, nak tukar header, tukar background apa semua ni, boleh cuba explore sendirilah. Tengok, try kan. Macam kalau bagi komen ni, kalau ada orang komen, kita boleh lah, kita nak delete komen ke, nak approve komen apa semua, boleh juga. So yang lain boleh tengok dulu. Setakat ni dulu belajar asas WordPress. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.